Saya ingat Nazrul. Nazrul mana Nazrul? Okay, so Nah, sempena Maulidul Rasul terus, kan. So kita berselawat lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat Aikal. Sallallahu ala Muhammad. Ramai-ramai lah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Mana suara orang lain? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Azrul, cepat. Okay, tak apa. Terima kasih. So, berselawat kan. Sentiasa berselawat. Okay. Boleh ya? Nak selawat lagi? So, kita terus mula dengan rusa yang pertama. Okay, ini adalah soalan rusa yang pertama. Sebelum saya mula, you nampak tak saya punya skrin sekarang? Kenampakan cikgu. Okay, nampak. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan, saya minta you doakan supaya rusa ni bukan soalan saya. Rusa ni adalah daripada Cikgu Azman. Cikgu Azman Rizki, beliau yang bina rusa ni. Okay, beliau yang bina soalan-soalan ni. Dan kebanyakan soalan-soalan saya banyak ambil daripada beliau, Cikgu Azman. Okay, so saya minta you all, bila kita buat ni, kita ingatlah dan kita doakan semoga Cikgu Azman ni diberi rezeki yang murah, diberi kesihatan yang baik supaya lebih banyak ilmu yang Cikgu Azman ni boleh kongsi dengan kita. So rusa ni, ni rusa 2 Okay, kita nak pergi rusa 1. Jadi rusa ni bukan daripada saya. Rusa ni adalah daripada Cikgu Azman. Dia ada rusa sampai 9. So sekarang ni saya dah bagi dekat awak rusa 1 dan rusa 2. Okay, rusa maksudnya rajin usaha dapat A kan. Rajin usaha sampai A. Itu maksud rusa. So maksudnya nak tak nak memang kena rajin buat latihan lah. Okay, sebelum saya lupa, saya mula balik formula ini sebenarnya memang dah diberi dalam SPM. Jadi kena biasakan tengok balik formula. Kalau kata takut lupa dan sebagainya. Kadang-kadang kita yakin tapi disebabkan kita terlalu nervous, kita ada berlaku kesilapan. Bila kita silap, benda tu akan efek pada kemakahan kita. Okay, so kita pergi kepada soalan rusa yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, loreka rantau, yang ni saya rasa you all semua tak ada masalah. Saya dah ajar, mesti letak apa? Nombor. Letak nombor. Jadi semua orang boleh nampak dekat sini. So kita terus buat perbincangan lah. 1, siapa yang dah buat, you all buka kertas sambil buat, sambil check awak punya jawapan. Kan saya selalu pesan dekat awak, bila buat, check jawapan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Mesti mengisi pada semua ruang. Okay, semua ruang. Okay, kemudian siapa yang ada ni? Amar, J mewakili huruf apa Amar? Amar Tidur Cikgu? Ya, dengar. J mewakili huruf apa Amar? J mewakili huruf apa? J mewakili huruf ke nombor? Sorry, nombor apa Amar? Cikgu, J mewakili nombor, ni J dalam L 2. Tengok J saja. Ada nombor apa dalam J saja Amar? 1. Satu lagi? 2, 3, 4. Yes. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau Empat. L tanda Amar? L tanda nombor apa? L tanda? Ni L tanda ni kan? Kalau L tanda 7. Tak mau. L tanda maksudnya apa? Tak mau yang ada dalam L. So nombor apa yang di luar Tak pada mau L? yang ada dalam L. Oh. Ya. Nombor apa yang di luar pada 6. L? Awak nampak ke tak nampak skrin saya ni? Macam mana 6 duduk dalam tu? Amar, awak tengok sini Ni L awak kan? Ni L awak.
Okey, jadi nombor yang Ah, tak nak daripada L, nombor apa? 145. Saya nak awak faham benda tu. 1, 4 dan 5. Okey, 1, 4 dan 5. Okey, kemudian, saya pandang balik yang kini ni. Okey, apabila tanda ini, Wan Kamarul, yang ni maksudnya kita nak lorek nombor yang mana? Semua ke atau yang sama saja? Dalam. Dalam? Nombor apa yang kita nak lorek, Wan Kamarul? Nombor apa yang kita nak lorek, Wan Kamarul? Wan Kamarul tak? Marul. Wan Kamarul tidur. Awal Tidur lah, habis. tidur lah. Nombor apa yang nak lorek, Wan Kamarul? Nombor 4. Jadi? Okey, nombor 4 sebab 4 sini, 4 sini. Lagi nombor apa lagi yang nak lorek? Satu be, satu. Satu. Nombor 1. 1. Oh, satu ada Satu. tak rasa. 1. Ya, sebab dia adalah nombor, kita kena pilih tanda ni, kita akan pilih nombor yang sama. Okey, nombor yang sama. Jadi nombor yang sama ni lah yang kita akan pilih. So 1 dan 4. So bila kita lorek 1, kita tak boleh lorek macam ni. Tak boleh. Macam ni. Tak boleh. Tak boleh sebab takkan dapat markah. So pastikan you all lorek dengan tepat. 1 dan 4 macam ni. Dan juga saya nak ingatkan lagi sekali, lorek. Tak boleh lorek macam ni. Dah termasuk dekat 2. Tak boleh. Bila masuk, you akan hilang markah. Okay? So faham kan dekat sini kan? Siapa yang buat, awak akan dapat 1 markah dekat sini. Okay? 1 markah. Okay. Kemudian soalan B. Okay, soalan B. Nazrul, kita akan buat yang mana dulu Nazrul? L ke K bersilang dengan J? Yang mana satu kita akan buat Nazrul? Kita akan buat yang mana satu? Ya saya. Cikgu. Okey, kita akan buat yang Yang dalam kurungan dulu. dulu juga. So, macam biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, huruf nombor K. K, tengok huruf berkotak K. Nombor yang wujud adalah apa? Sebut ramai-ramai. 7, 4, 3, 5. 3, 4, 4, 3, 5. 3, 4. 5, 7. Okey. 3, 4, 5, 7 kan? 7, 4, 3, 5, 3, 4, 5, 7. Okey, kalau J, 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kita akan lorek nombor yang mana dulu? Kita akan pilih nombor yang mana dulu? Nampak tanda ni? Kita akan pilih nombor apa? 3, 4. 4. Nombor 3. Nombor 3 sebab 3. 3 dan 4. 3 dan 4. So kita akan buat macam ni. Siapa yang lemah bab ni, you tolong ingat balik kita akan buat macam ni. Kemudian L. L awak. L. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Ini adalah L. So tanda ni kita akan lorek pada semua nombor yang terlibat. Iaitu 3, 4, 2, 3, 5, 6. Jadi semua ni akan lorek. So 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, setakat ni boleh faham tak? Boleh. Boleh kan? Boleh cikgu. Saya harap. Saya tak maulah ulang banyak kali tapi rusa 2 pun masih ada lagi lorekkan set. So bila lorek ni you all lorek lawa-lawa lah ya. Macam ni lah lorek macam ni. Jangan lebih dan jangan kurang. Lebih kurang macam ni lah. Cara lorekkan dia 2, 3, 4. Lebih kurang. Okey, habis. So yang ni adalah 3 markah. Dekat mana? Masa dia dapat 3, ada saja berlaku lorekkan pada luang 3 dan 4, dia dapat 1 markah. Dan lorekkan pada semua 1 lagi markah. So 2 markah. Siapa yang buat? Cek jawapan awak. Okey, sampai dekat sini saya nak pergi soalan kedua. Lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan. Okey, sekarang ketaksamaan saya warna kuning. Y kurang daripada X per 4. So, ini. Bila tanda kurang, maksudnya lorekkannya ke mana? Atas ke bawah?
Bawah. Okay. Bawah. Bawah. Sebenarnya semua di bawah. Saya buat macam ni lah supaya you all faham. Dalam example you all buat macam ni tau. Buat macam ni. Okay. Kemudian kita tengok yang ni. 2y tambah x tambah 4 lebih besar daripada kosong. So garisan dia adalah sini. Warna hijau. Disebabkan lebih besar dan sama. So lorekannya di mana? Atas ke bawah? Ke atas. Atas. Bila Ke nak ke atas. atas, okey. Bila nak ke atas, sini atas kan? Atas. Okey. Dekat sini pun atas. Tapi tak perlulah. Sebab tidak ada berlaku persilangan garis. So, dekat sini tak perlu nak buat atas. So, kita padamlah kat sini. Okey. So, soalan seterusnya adalah ini. X lebih besar daripada 4. Saya dah ajar. Kalau sini X, kita akan tengok paksi X. Jangan tengok paksi lain. Dekat paksi X ada dua garis bersilang. Satu di sini, satu di sini. Boleh faham kat sini? Faham kan? Boleh. Okey. Sebabkan X 4 Boleh. ni, 4 ini positif. Jadi kita tentulah ambil di sini. Sebab 4 tu positif. Dekat sini tak boleh lah. Kat sini tak boleh. Sebab sini adalah negatif. Jadi kat sini padam balik. Apa yang saya nak tekan, bila nak buat benda ni, mesti ambil pembaris. Mesti ambil pembaris ya anak. Tak boleh guna tangan tau. So garis, nampak pembaris saya kan? Mana tambah tu? Itulah. Saya pun explore juga nak bagi you all faham. So, bila nak ada pembaris, bila disebabkan tak ada sama dengan, so garisan yang terhasil adalah putus-putus. Okay, pembaris saya hilang lah. Garisan yang terhasil adalah putus-putus. Disebabkan lebih besar, so dia bergerak ke mana? Dia akan bergerak ke kanan. Ke kanan. Betul? Jadi, lorekan yang wujud adalah di sebelah ini. Apa yang berlaku dekat sini? Ambillah pemadam, you all padamlah semula. So jawapan you adalah, sejak dah lari dah. So jawapan you adalah macam ni. Setakat ni boleh faham? Apa yang buat? Nampak kan? Nampak kan? Kalau you all tak buat, kebanyakan orang akan lorek dekat sini. Orang akan lorek dekat sini. Sebenarnya tidak. Tak semestinya dekat sini. Tak semestinya dekat sini. Betul kan? Apa dia? Kan dah lorek macam tu. Sampai mana lorek? Lorek dia macam ni je lah. Asalkan gambar rajah macam ni. Takkan nak lorek sampai macam ni. Tak boleh lah kan. So, lorek dia ikut gambar rajah lah. Okey. Macam mana pemarkah itu diberi 3 markah? Cikgu, kenapa dia tak lorek kat belah sana tu? Apa dia? Kenapa dia tak lorek kat belah sana? Kenapa tak lorek sebelah sana? Sebab ini X lebih X besar lagi besar daripada 4. daripada So, dia sebelah kanan awak. Dia sebelah sini. X. Sebelah kiri ni jadi S. Saya rasa ada orang nak masuk. Sekejap Ke dah masuk? Bertambah ke? Dah cikgu. Dah masuk. Okay. Dah. Kalau you all guna Google Meet, email MOE tu tak ada masalah. You all dah boleh terus masuk. Kalau guna email selain daripada MOE, kena saya approve. Okey. Satu markah di mana? Satu markah dia akan tengok semua lorek. Okey, betul. Satu markah pada garisan putus-putus. Okey, satu markah. Dan satu lagi markah adalah bila dia kata you punya lorekan ni memenuhi ke semua ruang ini. So you all dapat lagi satu markah. So total markah adalah 3 markah untuk bahagian ni. Okey, boleh faham yang ni? Izul boleh? Hai Izul? First time cikgu tanya saya. Saya rasa macam disayangi. Yalah. Boleh. Sebab saya tak nampak apa yang hadir. Saya agak-agak je lah yang wujud-wujud dekat sini. Okey. Now, tulis 3 ketaksamaan. Bila sebut perkataan ketaksamaan anak, dia mesti guna simbol sama ada macam ni, macam ni, atau macam ni. 4 simbol ni sahaja yang wujud. Okey, sekarang kita tengok yang ni. Saya bulat yang ni. Y, X tambah 5. So, garisan yang wujud adalah di sini. Yang warna orange saya. So, bila nak lorek, dia dah nampak dah. Bila kita nak lorek, so dia melorek ke arah atas. Betul? Bila atas, mesti apa? Kurang ke lebih besar? Lebih besar. Okay, so Lebih besar. Y lebih besar. X tambah 5. Betul ke tak betul ni jawapan saya? Siapa yang buat? Betul ke tak betul jawapan saya? Saya cek. Dia siapa Salah, cikgu? salah.
Salah. Kat mana yang saya salah? Okay. Sebab saya tak letak, Bawah dia. ya, saya tak letak sama dengan dekat sini. Okey, sama dengan ni hanya wujud untuk garis lurus. Okey, garis lurus. Okey, seterusnya kita tengok yang ni. Kita tengok apa yang ada dulu. Warna hijau. Warna hijau saya adalah garisan ini. Okey, garisan ini. So saya juga lorek ke mana? Ke arah atas kan? Okey, ke arah atas. So Y tambah X atas. So mesti lebih besar 1. Ni betul ke salah jawapan saya? Betul. Betul. Okey, sebab disebabkan garisan putus-putus saya tak ada sama dengan. Okey. So garisan saya yang terakhir, ayah. Kalau saya buat Y tu lebih besar X tolak 1 boleh? 1 tolak X. Boleh diterima. Ataupun you all nak buat X lebih besar daripada 1 tolak Y juga diterima Dia asalkan equation lah, maksudnya dia sama, kesamaan. Maksudnya dia pindah-pindah asalkan sama, boleh. Tapi kalau terbalik tak boleh lah. Tak boleh. Okey, sekarang saya nak buat yang ni, garisan hijau. Okey, tengok garisan hijau muda saya adalah garis lurus dan garis lurus ni menyentuh paksi Y. Menyentuh paksi Y kat sini. So automatik jawapan saya adalah Y. Okey, jawapan saya adalah Y. Okey, macam mana nak tahu? Nampak tak berlaku persilangan pada garis yang berwarna orange? Berwarna orange. Okey, pada sini awak tengok garisan berwarna orange ni. Pada paksi Y ni, apabila X kosong, Y jadi berapa? 5. So, Y 5. Sampai sini boleh faham? Cuma Boleh. okey, dia lorek ke bawah. So dia akan jadi kurang. Dan garisan Lebih yang kecil. terhasil adalah garis lurus. So mesti ada sama dengan. So dapatlah 3 markah. 1 markah, 1 markah, 1 markah. So 3 markah. Okey. 1, 2, 3. Selesai kan? Okey. Setakat ni biasanya peringkat SPM kalau dia tak keluar tajuk set, dia akan keluar tajuk ni, ketaksamaan. Kalau dia keluar ketaksamaan, dia tak keluar set. So kena hati-hati dekat situ. Okay, now soalan nombor 4. Nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Okey, semua poligon mempunyai paksi simetri. Benar ke palsu? Siapa yang jawab? Izzah, apa jawapan? 4, 1. Benar. Semua poligon mempunyai paksi simetri. Awak jawab benar. Okey, Nazrul, jawapan awak apa? Benar juga ke? Saya Apa jawapan? saya palsu. Palsu. Okey. Saya nak ulang lagi sekali anak-anak. Tolong waktu kelas mat saya nak you all ada buku nota. Tak kisahlah buku nota mat kita kat kelas tu kalau you all bawa balik, you all gunalah. Maksudnya you all tulislah Google Meet, jumpa Cikgu Faizah, sekian. Jadi bila Puan Fatimah ke pengetua ke check, so adalah bukti kan. Okey. Saya nak ulang lagi sekali. Saya nak ulang supaya you all faham. Apabila disebut poligon. Okey, kita tengok whiteboard saya sebelah ni. Nota. Ni whiteboard saya, nota. Apabila disebut poligon. Poligon adalah bentuk. Ni you all kena faham. Bentuk yang mempunyai, tanda saya ni, tanda right ni mempunyai mempunyai garis lurus tertutup. Ini maksud poligon. Maksud dia tak kisahlah bentuk apa pun, asalkan dia garis lurus tertutup. Sekejap. Poligon. Bukan poligon. Sebab bukan garis lurus. So, poligon juga, kalau kita tengok, kita ada segi 4. Juga poligon. Kita ada hexagon. Juga poligon. Okay, hexagon. Jadi, semua bentuk-bentuk ni adalah poligon. Tapi, tak semua poligon mempunyai paksi simetri. Kena faham Kalau bentuk macam ni, macam mana nak ada paksi simetri ni? Ni, kalau bentuk ni. So tak ada paksi simetri. Yang ni
tiada paksi simetri. Jadi tak semua poligon ada paksi simetri. Kalau macam ni mungkinlah ada paksi simetri kan. Macam ni mungkin ada paksi simetri. Jadi jawapan dia semua poligon mempunyai paksi simetri sebenarnya adalah palsu. Palsu. Tapi kalau dia tulis sebilangan poligon, sebahagian poligon, ya, benar. Sebab tak semua. Okey. 4A2. Hani ada tak Hani? Kasih ada dulu kasih. Hidayah ada Hidayah? Hidayah Zulkifli ada? Cikgu, Saya panggil Hidayah je. dia kata internet dia problem. Oh ya ke? Okey, tak apa. Kalau PA sama dengan 1 bermaksud kebarangkalian peristiwa A pasti berlaku. Benar ke palsu? Anak-anak, benar ke palsu? Benar, hilang benar. Nah, Benar. tahu. Amal, benar. Okey, benar. Okey. Kalau PA, ni siapa yang nak saling notat bolehlah. PA sama dengan kosong, maksudnya ini tiada kebarangkalian. Okey. Tak ada kebarangkalian. So kebarangkalian tidak berlaku lah. PA sama dengan kosong. Sekejap, ada lagi ke yang masuk? Ke tengah masuk? Alright, tak apa. Okay, now. Implikasi. Izul, apa jawapan implikasi pertama? Izul? Cikgu. Apa jawapan implikasi pertama? Okay. X sama dengan 8. X tak 8. Jika X tak 8, maka X kuasa 2 tambah 3 sama dengan 69. Okay. So implikasi kedua? Jika X kuasa 2 tambah 3 sama dengan 69, maka X tak 8. Okay. Pastikan ejaan betul. Saya nak tekan sikit je. Contoh Jika X sama dengan 8, saya nak ini. Koma mesti ada. You all check sekarang you all punya jawapan. Maka Kosong itu. X kuasa 2 tambah 3 sama dengan 69. Saya nak you all pastikan ada benda ni. Ada tak tanda koma? Ada tak tanda koma? Pastikan you all buat. Siapa yang tak ada, siapa yang tak ada hilang markah, siapa yang ada ada markah. Okey? Ada markah. Jika X sama dengan 8, maka X kuasa 2 tambah 3 sama dengan 69. Pastikan jawapan ayat tu lengkap. Samalah juga yang terbalik pun. Implikasi. Jika X kuasa 2 tambah 3 sama dengan 69, ada koma, maka X sama dengan 8. Okey. Kalau C ni apa jawapan? Saya pun tak tahu jawapan dia apa. Sebuah poligon sekata 5 sisi mempunyai jumlah sudut kedalaman 540. Poligon PQRSTU mempunyai jumlah sudut kedalaman 1080. Jadi benda ni dah tak sama. Awak rasa apa jawapan? Siapa yang buat? Saya tahu cikgu. Apa jawapan? Jawapan dia cikgu. Ah. Sekejap, saya jawapannya apa. Saya tahu jawapan dia. Maksud Sebab saya lupa. PQRSTU adalah sebuah poligon sekata. Salah. Orang lain? Poligon PQRSTU mempunyai 5 sisi. Apa yang ada kenduri tu? Siapa yang cakap ni? Okay, so jawapan dia sebenarnya adalah poligon PQRSTU, betul. Okay. Tidak sekata 5 sisi. Sebab awak nampak jumlah sudut dia dah tak sama kan. Jadi dia akan guna perkataan tidaklah atau bukan. Poligon PQRSTU bukan sekata 5 sisi. Poligon PQRSTU tidak sekata 5 sisi. Boleh. Ada perkataan tidak dekat situ. Okey, saya nak pergi soalan nombor 5. Apa? Boleh? Soalan nombor 5 boleh? Boleh cikgu. Boleh kan? Okey. So, kita tengok ayat. Ayat dia sangat senang. Harga jualan bagi seekor anak ayam, seekor anak itik ialah RM5. Nazira membayar RM23.60. Beli untuk 6 ekor anak ayam dan 4 ekor anak itik. Cikgu.
Nak tanya. Kalau akas, macam mana ikut akas? Saya lupa. Akan terbalik. Contoh, Tahu dia? contoh yang ni jika X sama dengan 8, maka X kuasa 2 tambah 3 sama dengan 69 kan? So kalau akas dia terbalik. Jika X kuasa 2 tambah 3 sama dengan 69, maka X sama dengan 8. Akas tu terbalik. Oh. Okay. Okay. So sebenarnya kita ada dua persamaan kat sini. Harga jualan bagi seekor anak ayam, seekor anak itik ialah RM5. So persamaan pertama kita adalah X tambah Y sama dengan 5. Ada orang dapat yang kat sini? Dapat. Kan? Dapat. Dapat, Kemudian dia beli 6 ekor anak ayam. So 6X tambah 4Y sama dengan RM23.60. Okey, kemudian kita selesaikan. Okey, awak boleh guna apa saja kaedah, sama ada penghapusan ataupun penggantian. Mana-mana yang boleh guna. Terpulang. Ada orang senang penghapusan, ada orang senang. Cikgu, metrik boleh pakai metrik. Kalau soalan ni dia tak sebut kaedah metrik tidak dibenarkan, so bolehlah nak guna metrik, tak ada masalah. Okay, so mana-mana pun boleh. Saya buat kaedah penggantian lah, saya nak tunjuk dari segi kaedah penggantian. So X sama dengan 5 tolak Y. Kemudian dekat tempat X, 6X tu digantikan 5 tolak Y tambah 4Y sama dengan RM23.60. Kemudian you all kembangkan, siapa yang tak ingat balik. 6 darab 5, 30 tolak 6 darab negatif Y, negatif 6Y tambah 4Y sama dengan 23.6. So selesaikanlah. Sehingga Y dapat berapa? Siapa yang dah kira? Punya kalkulator? Y dapat berapa? Y dapat 3.2. Okay, Y dapat 3.2. You all guna kalkulator lah Saya dah tunjuk jalan kerja je. So daripada Y, so dapat X sama dengan 5 tolak Y, tolak RM3.20. So X dapat RM1.80. Tapi soalan dia tak habis. 1%. Soalan dia tak habis ni. Hitung bayaran tambahan jika dia menambah 7 ekor anak ayam dan 3 ekor anak itik. Maksudnya 7X anak ayam kan tambah 3Y. So you all tekanlah kalkulator. 7 darab RM1.80 tambah 3 darab RM3.20. Saya tak kira Berapa jawapan? Siapa yang dah kira? Dapat RM22.20. RM22.20. So inilah jawapan. Okey, di mana permakanan diberi? Kenapa saya suka kaedah penggantian? Sebenarnya sama je. Andaikan wujud antara salah satu persamaan, betul saja salah satu, terus dapat 1 markah. Penggantian ini dapat 1 markah. Boleh faham? Okey, 1 markah, 2 markah. Okey, katalah 5 markah. Dekat mana lagi satu? Masa dekat sini akan dapat 1 lagi markah, Y. Okey. Kemudian X akan dapat 1 markah dan hasil tambah dapat 1 markah. So 5 markah lah. Ataupun kadang-kadang dia tak bagi dekat sini, dia bagi X dengan Y salah satu dekat sini. Dekat mana dia bagi? Dia bagi lagi satu dekat sini. Maksudnya dia nak tengok penggantian you betul atau tak betul. So pemakanan ini sentiasa berubah. Tapi persamaan sekurang-kurangnya 1 markah mesti dapat. Dekat sini kaedah penggantian ni you all akan dapat lagi 1 markah. Kalau tak boleh buat, takkanlah tak boleh nak dapat 2 markah. Mesti boleh dapat punya 2 markah. Mungkin you all akan hilang markah kalau you all tersilap darab. Tapi tak apa, sekurangnya atas dan bawah ni dah dapat 2 markah. Okay? Now, jelas dekat sini, kita nak pergi soalan nombor 6. Nombor 6. Saya nak you all faham benda ni luas. Bagi sukuan bulatan. Jangan salah. Bila sukuan, kena ingat. Sukuan ni suku. 1/4. Okay? Berjejari mana. So bila kita belajar, kita tak ingat kita tak ingat formula, kita boleh tengok balik formula kita.
Luas bulatan boleh tengok dekat formula yang diberi waktu depan muka surat tu. Luas bulatan sama dengan pi J kuasa 2. Okay. Yang ni tak dapat markah lagi. Tak dapat markah lagi. Okay. Bila dia sebut sukuan bulatan, maksudnya 1/4 daripada pi 22/7. Jejari awak digantikan kuasa 2. 3x tolak 1 kuasa 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 154. Awak buat yang ni saja, awak dah dapat 1 markah. Takkan tak boleh buat? Boleh. Senang je. Maksudnya saya nak you belajar bagaimana menggantikan bentuk daripada ayat dalam bentuk formula dan bagaimana you mendapat sekurang-kurangnya 1 markah. Okey. Kemudian selesaikanlah seperti biasa. Kalau saya akan buat, you all dah pandai, you all boleh buat macam mana pun, tak ada masalah. Okey. Saya tulis kat sini lah. Okey. Saya suka tulis, so dapat ni 22/28 darab 3x tolak 1 kuasa 2 sama dengan 154. Okey, biar je kat sini dulu. 3x tolak 1 kuasa 2 sama dengan, okey, sekarang tekan kalkulator. Siapa yang tekan 154 darab 28 bahagi 22. Dapat berapa? Dapat berapa? 196. 196. 196 Yes. Saya bagi nota sini sekejap. Siapa yang nak salin? Nota sikit je. 3x tolak 1 kuasa 2. Ada dua kaedah. Biasa awak akan buat 3x tolak 1 darab dengan 3x tolak 1. Sebanyak 2 kali. Jangan salah bukan tolak tambah, tolak. So, selesaikanlah secara manual. 3x darab 3x dapat 9x kuasa 2. 3x darab negatif 1, negatif 3x. Kemudian negatif 1 darab 3x dapat negatif 3x. Akhir sekali, negatif 1 darab negatif 1 dapat positif 1. So, 9x kuasa 2 tolak 6x tambah 1. Ini semua orang boleh buat. Betul? Okay. Kalau siapa yang ambil AdMath, saya rasa you all dah biasa guna kaedah yang macam ni. Yang pertama, 3x. 3 kuasa 2 dapat 9 x kuasa 2. Kemudian, apa nak buat? Semua nombor darab. Tengok Semua nombor darab. Macam mana nak tunjuk Negatif 1 darab dengan 2 dapat negatif 2. Darab dengan 3x, negatif 6x. Kemudian, yang ketiga, negatif 1 dikuasa 2 kan. Negatif darab negatif, positif. 1 kuasa 2, 1. So, jawapan ini adalah sama. Terpulang dekat awak. Awak dah biasa guna kan? Betul tak? Betul. So, maksudnya dah boleh guna kaedah yang kedua ni. Semua dah boleh guna kaedah kedua. Boleh cikgu. You all guna kaedah pertama ke kaedah kedua? Guna kaedah kedua. Saya biasa-biasa je. Biasanya guna kaedah ke berapa? Pertama je ke pertama. Pertama, okey. Kita cuba sekejap, nota. 2x tolak 5 kuasa 2. Apa jawapan? Mula-mula 2x darab kuasa 2. So, 4x kuasa 2. Lepas tu dapat berapa? Tolak. Berapa? Semua nombor darab. Cikgu, skrin ni memang tak boleh gerak ke? You all tak boleh gerak? You all tak nampak ke? Kau nampak? Negatif 20x. You all tak nampak ke? Bukan. Nampak ni, tak nampak soal. Nampak nota je lah. Nampak nota je lah. Memanglah sebab skrinnya bergantung pada skrin saya. So dapat 5 darab 2, 10 kan? 10 darab 2, 20x. Lepas tu tambah berapa? 25. 25. Dan ni kaedah. So ni kaedah yang kedua. So kaedah 2 ni lagi cepat lah. So saya harap you all practice lah. Practice.
Okay, so kita patah balik kat skrin saya. Inilah skrin saya. Takut tak nampak. Okay, so 9x kuasa 2 tolak 6x, tolak 6x. Alamak. Tengok saya punya apa ni? Ni pun dah. Okay, tolak 6x tambah 1 tolak 196 mesti sama dengan kosong. Saya dah ajar kan? Mesti sama dengan kosong. Kemudian 9x kuasa 2 tolak 6x tolak 195 sama dengan kosong. Okay. Lepas tu dah dapat macam ni, nak buat apa anak? Kena guna apa? EQN. Kalkulator kan? Okay, you all try EQN. Siapa yang dah kira EQN? Kena guna muat 3 kali, ambil EQN. Unknown 2. Okay. Dapat berapa? X1 berapa? 5. X kedua berapa? 4.33. Negatif 4.33. Sorry, saya nak dapat bentuk pecahan. Dapat tak? Negatif 13/3. 13/3. Okay. Mesti dalam bentuk pecahan tau. Kenapa? Kenapa saya nak dalam bentuk pecahan? Saya nak you all tekan kat sini. Markah hilang kat mana? Alright, pertama sekali. Buatkan 2 kurungan. Pastikan ada ruang dekat sini untuk menulis. Ya, pastikan ada ruang untuk menulis. Okey, pertama sekali awak tulis X tolak 5. 3X tambah 13. Mana datang 3X? 3 dekat sini darab dengan X. So, 3X. Negatif 13 pindah jadi tambah 13. Sampai kat sini boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So, bila 3X darab X, you akan dapat 3X kuasa 2 kan? 3X kuasa 2 kan? Sedangkan dekat sini 9. Bukan 3X kuasa 2. So, 9 ni nak jadikan 3, bahagi dengan 3. Jadi, semua benda ni dibahagikan dengan 3. So, you akan dapat 3X kuasa 2 tolak 2X tolak 65 sama dengan 0. Barulah you tulis X sama dengan 5. X sama dengan negatif 13/3. Tapi disebabkan negatif, so ini abai. Mesti tulis abai Mesti tulis abai. Kalau tak tulis abai, tak dapat markah. Hilang 1 markah. So inilah jawapan akhir. X sama dengan 5. Okay. Kenapa saya tekankan? Padahal 4 markah je. Tapi kenapa saya tekankan cara penulisan? Sebab masa saya marking paper dulu, okay. Saya nak you all faham 1 markah kat sini. Bukan 1 markah kat sini. Sorry. 1 markah dekat sini. Apabila you dah tolak sama dengan kosong. Okay. 1, 2. 3 markah kat sini. 4 markah kat sini. Tapi pasti ada perkataan abai. Okay. Okay. Cuma saya pernah dapat dia 5 markah. 5 markah. Tapi kenapa budak tu tak dapat 5 markah? Sebab bila dia kembangkan dekat sini, sini tak ada ni. Sini tak ada. Sini tak ada, automatik markah sini hilang. Boleh faham tak? Markah dekat sini, markah dekat pemfaktoran ini bergantung kepada atas ni. So, sebab itu saya kata, kalkulator dah bagi jawapan dekat kita. Bagus sebab kita dah ada kalkulator untuk bagi jawapan dekat kita. Tapi bagaimana daripada jawapan yang you dapat daripada kalkulator ini, ditukarkan dalam bentuk pemfaktoran. Kemudian you tengok balik. Sedangkan bila you faktor, X darab 3X, you dapat 3X kuasa 2. Sedangkan dekat atas tadi, you dapat 9X kuasa 2. Sebab itu, saya suruh you all tinggalkan ruang untuk tulis semula. Jelas tak dekat sini? Anak jelas tak? Sebab saya tak mau you all buat salah lagi. Sebab masa trial ada yang salah. Sayang tau, tak boleh. Saya tak mau you all buat salah. Tolong ingat betul-betul. Okey, sekarang soalan 7A. Apabila dia sebut tiada songsangan, apa yang awak faham? Cikgu. Ya. Untuk jawapan tadi X sama 5 cikgu. Ya, X sama dengan 5. Saya Apa dia?
Saya buat kira lain buat juga X sama dengan 5. Tak faham. Macam mana? Ni saya buat cara lain. Ni 3x tolak 1 kuasa 2 tu kan sama Awak dengan buat 100. square root Awak buat 2 ni tinggal square root Saya punca kuasa 196. Saya pun tahu sebenarnya square root, tapi bila square root dia ada satu nilai, ada dua nilai, satu positif, satu negatif kan? Betul tak? Macam ni. Saya tahu apa maksud. Awak buat macam ni, 3x tolak 1 kuasa 2 sama dengan 196. So, awak pindahkan kuasa 2. Awak dapat 3x tolak 1 sama dengan punca kuasa 2 196, betul? Kan? Betul tak? Sini. Kemudian 3x tolak 1, jawapan dia mesti ada dua jawapan, positif, negatif, 14 je. Saya lupa lah, 196 square root dia dapat berapa? 14 kan? 14 kan? Betul? So, bila 14, 3x tolak 1 sama dengan 14, satu lagi 3x tolak 1 sama dengan negatif 14. Tapi jawapan dia sama dengan saya? Macam tak sama je Nazrul. Tapi jawapan dia macam tak sama. 15 bagi 3 dapat 5. Betul, negatif. Tak mana yang salah? Dia salah ke? Tak mana yang salah? Tapi saya rasa tak boleh cara ni. Sebabnya bukan tak boleh lah. Boleh, tapi mesti ada positif negatif. Kemudian bila you pindah, you akan dapat balik. Tak sama dengan saya Nazrul? Tak sama X sama dengan 5 kan? Sama ke? Sama je kau. Sama tak? Sekejap tengok. Ya? Sama-sama. Yang Sama ke? positif, yang positif sama, X sama dengan betul. 5. Jawapan akhir dia sama kan? Sama kan? Boleh diterima, boleh diterima. Sama. Boleh. Boleh. Okay, 3x thank you tolak 1 sama dengan 14. So bila pindah 3x sama dengan 15, x sama dengan 5. Boleh. Betul. Tapi kalau awak tanya, betul. Tapi kebetulan awak cukup dari 196 ni dapat 14. Tapi kalau you dapat perpuluhan dan sebagainya, so agak susah lah sebenarnya. Ya, agak susah. Okay. Tapi boleh. Sekarang kita tak apa, you all tanya tau. You all tanya supaya benda ni you all tak ulang ke dan sebagainya. Okay, soalan nombor 7A. Cari nilai M bagi matriks, jika diberi tiada songsangan. Apa maksud tiada songsangan? Banyak kali dah ulang ni. AD tolak BC sama dengan kosong. Okay, bagus. AD tolak BC sama dengan kosong. Memang tak ada kaedah lain So, apa yang nak buat? Buat anak panah. Songsang kan? So, negatif 8 darab M tolak 6 darab negatif 4 sama dengan kosong. Dan akhir sekali dapat berapa? M dapat 3 3. Sama dengan 3. Siapa yang dah buat M sama dengan 3. Okay, so saya rasa kat sini tak ada masalah. Okay. Sekejap. Allahuakbar. Saya punya ni. Okay. Seterusnya, kita pergi yang ni. Dia dah bagi M2. So, dekat tempat M tu digantikan dengan 2. So, negatif 8, negatif 4, 6. M tu digantikan dengan 2. Kemudian ada X, Y sama dengan negatif 15, negatif 9. Okay. Kemudian nak cari kaedah metrik, buat songsang. Saya dah ajar banyak kali buat songsang. Cara penulisan, mesti buat anak panah. Mesti tulis ni nak X, Y, mesti tulis benda ni. Sama dengan 1 per negatif 8 darab 2 tolak 6 darab negatif 4. Okey, kemudian anak panah. Tujuan kita letak anak panah, kita nak bagi tahu kata dia bertukar tempat. So, 2 Allah.
Dengan ni dah lari pula. Sekejap. Dua dengan negatif 8 bertukar tempat. Itu tujuan anak panah tu. 6 tak tukar tempat tapi dia akan tukar tanda. So kalau 6 tu positif, dia akan jadi negatif 6. Dan 4 tu, negatif 4 dia akan jadi 4. Dan penulisan ni tak lengkap lagi. Kena tulis negatif 15 dan negatif 9. Barulah penulisan ini lengkap. Barulah lengkap macam ni. Kalau tidak, takkan dapat markah. Takkan dapat markah. So, ujilah markah awak. 6 markah. Tu. Okay, kemudian apa nak buat? Okay, saya sambunglah. XY 1/2 you all dapat 8 Betul tak? 1/8 ke? Saya tengok je, saya tak kira. So 2, 4, negatif 6, negatif 8, kemudian negatif 15 dan negatif 9. Kat sini dah tak ada markah dah. Okey, kat sini dah tak ada markah. Kemudian tekanlah kalkulator menggunakan kaedah EQN tapi ambil unknown 2. Unknown 2. Okey. Kena ingat siapa yang tak pandai lagi nak guna kalkulator. Banyak kali dah ajar. Tapi ada yang tak pandai juga. A1 masukkan negatif 8. B1 6. C1 negatif 15. So kena masuk 1, 1, 1. Dan A2U negatif 4. B2U adalah 2. C2U adalah negatif 9. Bila you tekan kalkulator, X you dapat berapa? Siapa yang dah buat? 3. X dapat berapa? X dapat 3. Y dapat berapa? 3/2. Y dapat 3/2. Kan? Okay, so apa nak buat? Mesti tulis macam ni. 3/2. Lepas tu baru tulis semula X sama dengan 3. Y sama dengan 3/2. Jangan lupa tulis ini. Sebab setiap satu ni satu markah. Okey, bagaimana 6 markah? Okey, bagaimana 6 markah? So, satu markah dekat sini. Pernah dapat dekat sini 2 markah penulisan. Satu markah dekat sini. 1, 2, 3 markah, 4 markah, 5 markah. Mana lagi satu? 6 markah. Kemungkinan besar dia akan bagi dekat sini 2 markah. So, terpulanglah dekat dia. Ya. Jadi, saya nak you all faham bagaimana penulisan matrik dengan betul. Tolong, jangan lupa tulis ini XY. Jangan lupa tulis sama dengan. Tak boleh sebab ada yang saya dapat tak ada sama dengan. Bila you tak ada sama dengan, sampai ke hujung, walaupun jawapan akhir you betul, X3, Y3/2, you tak dapat markah sebab dianggap jalan kerja tidak lengkap. Okey? Okey, jelas tak untuk tajuk matriks? Alhamdulillah. Saya tak maulah sebab saya rasa you all boleh faham tapi bila dapat kertas you all tak boleh jawab. Nah, itu yang masalah kat situ. Soalan yang masalah you bukan kita orang. Kita okey. Soalan dia agak ni lah macam tricky sikit, tak direct sangat. Tapi tak apalah. Saya percaya kalau trial susah, insya-Allah SPM senang kan. So tak apa. Kita buat je latihan. Amin. Okay. So soalan nombor 8. Sebuah bekas silinder. Okey. So bentuk silinder lah. Okey, silinder. Dia bentuk silinder. Kalau you all tak ni you all boleh nampak lah. Tinggi dia adalah H. Jari dia adalah 7. Okey, ni silinder. Mempunyai kapasiti penuh air. Apabila 2 biji berbola jari, maksudnya sfera. Berbola ni akan guna sfera. 6 cm dimasukkan dalam bekas. Baki air dalam bekas itu yang tinggal adalah banyak ni. Apa yang you all faham dekat sini ayat dia? Macam mana nak cari baki tu? Apa yang pertama sekali yang you all faham? Isi pada silinder? Yes. Isi pada silinder. Dia akan tolak dengan isi pada sfera bola kan? Okey.
Baki dia akan jadi 1/4, 2/3, 5/7. Yang ni tak dapat markah lagi. Tapi kita tahu isi padu finger adalah pi j kuasa 2h. Pi jari pi j 7 kuasa 2 h tinggi. Tolak dengan isi padu sfera. Ada dua. Formula isi padu sfera 4/3 pi per 2/7. Jari dia 6 kuasa 3. Sama dengan 1/4, 2/3, 5/7. You all dapat tak sampai sini? Okay. Sebenarnya terpulang sama ada nak guna pi atau you all nak kira pi ni. Okay, pi ni you all nak ganti 20/7 pun tak ada masalah. Boleh je ganti. So daripada sini selesaikan. Saya rasa dapat berapa? 100 apa? Saya tak ada kalkulator lah pula. Potong-potong 2/7 14. 154H. Betul? 154H. Siapa yang buat? Betul tak? Betul salah? Betul. Betul kan? Betul. Tolak. Ni hasil darab kalkulator ni dapat berapa ni? Alamak. 2 darab 4/3. Tekan kalkulator. 2 darab 4/3. 2000. Darab 22/7. Darab 6 kuasa 3. Berapa? 301/5/7. 301 5/7. Macam ni Betul? Betul. Okay. So sama dengan 1/4, 2/3, 5/7. Okay. Kemudian pindahlah. Tolak ni pindah jadi tambah. Selesaikanlah. So you all akan dapat 154H sama dengan berapa? Tekan kalkulator. 1423 5/7 tambah 301 5/7. Saya tak tahu berapa dia dapat. Dapat 1725/3/7. 1725/7. Mana? Tak, 3/7. 1725 3/7. 1725 3/7. Macam ni Dan akhir sekali H. Okay, you all tekan benda ni. 1725 3/7 ni dalam bentuk kurungan. Tekan, bahagi dengan 154. So H dapat berapa? H dapat berapa? Dalam cikgu nak pecahan ke perpuluhan? Tak kisah, bagi je jawapan. Kalau perpuluhan 11 point. Berapa? 11.2. Saya dah ni. 9.2 tepat Tak ada 11.20408. Dulah. Okey. Ataupun dalam bentuk pecahan berapa? 11? Dalam pecahan 11 49. 4/9? 11 Macam mana? 10. 11/10/4/9. Tak faham. 11? 11, 10/4/9. Oh, okey. 11 10/49. Macam tu? Betul. Yes. Jadi semua orang dapat jawapan yang sama Dia tak kira ni? Dapat. Dapat kan? Okey. So, sebenarnya jangan faham. Sebenarnya memang akan ada satu soalan yang menggunakan bentuk-bentuk macam ni lah isi padu. So dia memang suka sangat keluar sfera-sfera, bola-bola. Sebab dia selalu cakap sebab dia nak bagi susah sikit lah 4/3 pi j kuasa 3. Tapi you all kena faham, sama je. Macam kita buat soalan Jun hari tu, dia bagi prisma. So isi padu ni memang keluar. Cuma kita tak tahu bentuk apa. Okay. So tengok ni. Saya nak 40 markah kertas 2 tapi saya tak nak lah 40 markah kertas 2 kan. Ni 40 markah kertas 2. Tak nak lah. Saya nak lebih lah. Lebih. Okay. Sekarang saya nak ajar. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Kenapa soalan minta X?
Silap dah tu, hitungkan nilai H. H tau, hitungkan nilai H ha. Okay, nasib baik. Alright. Cikgu, Soalan, ya. Nazrul kata dapat lain. Nazrul dapat berapa Nazrul? Nazrul dapat berapa? Oh ya, jap. Saya tengah kira balik. Tak, jap. Nazrul Dekat dapat berapa orang lain? dekat yang itu 603 cikgu. Saya dapat lain tu. Bukan 301. Saya Oh, tak tahu nombor apa yang tiga. kira. You all kira berapa? Sekejap saya nak cari saya punya Balik ni. skema. Aduh, Ika, kau rasa kata betul. Aduh, Aku tiru Saya kau. pun dapat lain cikgu. okey, sekejap tak apa. Tiga. Sekejap nak check balik kenapa. Mana saya tak ada jawapan dia tu. Rusa. Aduh. Okey Nazrul, awak dapat H berapa? Semua mengiyakan je tadi dapat kan? Last kali Sekejap, dapat saya tengah kira. Sekejap, saya tengah kira. Cikgu, awak dapat berapa Nazrul? saya dapat 21 tu ke? Ni jalan kerja yang sebenar. You all nampak tak ni? Siapa nampak? Yes, Nampak tak? 21. Dapat cikgu. Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Nampak cikgu. Okey nampak So H dia adalah 21. Boleh? Baru betul. So siapa yang ni saya tengok daripada jawapan lah. H dia adalah 21. Aduh hai. 6.3 kan? Okey. Kita tengok soalan ni. Nombor 9. Sekejap. Soalan nombor 9. Nazrul lain kali kalau dapat tak sama tu bagi tahulah. Awak ni iya kan je. Saya lagilah. So Baik, cikgu, H dapat 20. Okay. Baik, tak apa, bincang je. Okay, inilah gunanya perbincangan. Okay, kita tengok soalan nombor 9. Sebelum saya lupa, saya tak tahu kenapa pelajar tak boleh nak jawab soalan-soalan yang macam ni. Sedangkan soalan macam ni sebenarnya tak adalah susah mana pun. Tambah matematik moden. Kalau untuk matematik moden, untuk garis lurus, kena faham ni je. Bila dia sebut selari, perkataan ni lah. Dalam bahagian PTQ, okay, PTQ ini adalah dan RS dua garis lari. Bila selari, maksudnya kecurunannya adalah sama. Simbol kecurunan adalah M. Okay. TR adalah selari dengan paksi X. Diberi persamaan PTQ ialah Y sama dengan X tambah 5. Kita tahu dah persamaan kita, nota Y mesti sama dengan MX tambah C. Ini adalah persamaan. Ini saja persamaan untuk peringkat matematik. Di mana M ini mewakili kecerunan. Apa saja nombor pemalas sebelah X, dia adalah mewakili kecerunan. C ini adalah pintasan Y. Bila sebut pintasan Y ni, maksudnya nilai X-nya adalah sifar, kosong. Nak cari kecerunan, formula dia, okey, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini je yang awak perlu tahu. Okey, daripada persamaan ini, nombor 9 ni, Y sama dengan X tambah 5. So kita tahu, Y sama dengan X tambah 5. Jadi kita tahu dah, kecerunan dia adalah 1. Bila kecerunan PTQ 1, automatik kecerunan RS juga adalah 1. Itu yang you kena faham. Kemudian dia kata cari nilai K. K duduk dekat sini. So hanyalah gantikan ni koordinat X dan Y. So dekat Y gantikan K. Dekat X digantikan negatif 7 tambah 5. So K dapat negatif 2. Semua orang dapat K sama dengan negatif 2 kan? Dapat. Okey.
So, soalan Ya, betul. persamaan garis lurus RS. Mesti tulis Y sama dengan MX tambah C. Ni cara dia. Dekat tempat M, you ada 1. So, Y sama dengan X tambah C. Bila dia sebut RS, so tengok R, tengok S. Kat mana yang ada koordinat? Kadang-kadang S dia tak bagi koordinat, dia bagi koordinat kat sini, dia bagi koordinat kat sini. Tak ada masalah, you masukkan sahaja untuk mencari nilai pintasan. So, X, Y. XU 5, YU 1. So, 1 sama dengan 5 tambah C. Akhir sekali, C dapat negatif 4. Jangan tinggal C dapat negatif 4 sebab soalan nak persamaan. Jadi, oleh itu, Y sama dengan X tolak 4. Inilah jawapan yang betul. Bukan 1X. X sahaja. Kalau you letak 1X, dianggap tidak lengkap. Apa-apa pemalas 1 sebelah unknown tak boleh tulis. Okey, kemudian 9C. Pintasan. Bila pintasan X, maksudnya pada garis lurus RS. Jadi dia merujuk persamaan yang kita dapat tadi. So, apa yang kosong? Y adalah kosong. Kosong sama dengan X tolak 4. Ni ramai salah. X sama dengan 4. Tak boleh macam ni. Tak boleh tinggal X sama dengan 4. Kena tulis, oleh itu pintasan X. Ingat balik siapa yang jawab baru-baru ni? Sama dengan 4. Baru dapat markah dekat sini. Mesti tulis semula. Faham Mesti tulis semula. Okey? Mesti tulis semula. So saya tak naklah you all buat salah lagi benda ni. Okey. Saya terus kepada soalan nombor 10 boleh? Boleh. Boleh kan? Sebelum saya lupa, okey. Sebelum saya lupa soalan nombor 10, saya dah ajar awak menggunakan kalkulator. Tahu kan? Guna perkataan alpha untuk X, kemudian tekan calculate. Jangan salah lah. Okay. Soalan ni saya terus nak pergi kepada jawapan lah. Tengok sini. You all dah buat kan? So check je lah dengan saya kan. Dah buat sekejap. Okay. Ini jawapan dia. 22 dan 9.75. Setakat ni ada masalah tak? Semua orang dapat? Dapat. Okey, dapat ambil 2 titik perpuluhan. Okey. Kemudian kita tengok graf. Siapa yang melukis graf? Ada ke graf? Alamak, graf tak ada lah. Graf tak ada, tak apalah. You all lukis graf, check, dapat 4 markah. Tapi nak tengok graf awak betul ke tak betul. Dapat tak 33 kat sini ni? Ada yang dapat 33 poin lebih? Ada yang dapat 32? Ada jawapan lain? Saya dapat 32. Okey, 32. Ada orang lain dapat jawapan lain? Tak ada? Tak ada. Tak ada, okey. Tak apa, boleh diterima 32, 33, 34 boleh diterima dalam range tu. Okey, apabila Y sama dengan 50, X sama dengan negatif 2.5, ada jawapan lain? Saya dapat lain. Awak dapat berapa Haikal? Negatif 2.55. Boleh diterima. Orang lain? Saya dapat lain. Berapa? Oh, yang tu. Negatif 2.6. Boleh? Lagi? Orang lain? Negatif 2.5? 1? Negatif 2.53? Apa-apa saja dalam range tu boleh diterima. Okey. Sekarang yang ni. Soalan B. Semua orang dapat persamaan ni? Y sama dengan negatif 5X tambah 19. Pastikan ada tulis Y. Y sama dengan negatif 5X tambah 19.
Ada masalah tak yang ni? Nak dapatkan? Imae, you all semua boleh dapat. Y sama dengan negatif 5x sama 11. Boleh. Amal boleh dapat, Amal? Cikgu, Amar dia ada hal sikit, emergency. Oh, hilang dah. Okay. Okay. So, saya harap you all boleh dapat. So, dapat tak nilai ni? X sama dengan 2.2 dan negatif 1.2? Dapat. Dapat Cikgu saya dapat negatif 1.4. Negatif 1.4. Okay. Orang lain? Tak ada dah? Orang lain semua jawapan yang sama ke tak buat? Buat ke tak buat ni anak? Negatif 1.1. Kenapa semua pakai jauh sangat Negatif 1.1, negatif 1.4. Ada yang dapat negatif 1.3 tak? You all check balik check balik persamaan. Betul ke tak betul? Sepatutnya dia tak boleh lari sangatlah jawapan Tapi saya harap yang penting adalah binakan persamaan garis lurus. Okay. Saya nak pergi ni tajuk ni pula. Soalan nombor 11. Okay, check sekarang. Betul ke tak betul? Ini markah dia. Jawapan dia. Ada tak? Sama tak dengan awak? 41 ni saya rasa tak ada masalah. 24, 7, 10, 8, 6, 3 tak ada masalah. 25.5 sampai 85.5 tak ada masalah. Okay, lengkap semua. 4 markah. Ni markah 1 markah. Ini kalau salah satu, ini 2 markah Kalau salah satu, macam contohnya ini dapat 9, ini dapat 8, tak betul. You hilang 1 markah Okay. Dan yang ni 1 markah. So total markah adalah 4 markah. Buat ke tak buat ni anak? Buat. Buat sampai. Buat Okay. Buat. Hitung jisim. Daripada ni, okay sorry. Seterusnya, ya Allah. Seterusnya min 57.5. Saya nak tekan dekat sini. Jalan kerja sini mesti lengkap. You akan dapat markah terus 2 markah. Dan 57.5 satu lagi markah. So total markah adalah 3 markah. Saya nak you all tunjuk jalan kerja ni tau. Jalan kerja ni. Okay. 2 darab 25.5 jalan kerja ni. Sebab saya tak nak. Kadang-kadang hasil darab kat sini kadang-kadang salah. Tapi sekurangnya dapat 2 markah. Okay. Semua orang dapat 57.5. Boleh Okay. Poligon kekerapan saya dah ajar you all. Poligon kekerapan. Bila nak melukis poligon kekerapan, dia mesti macam ni lah. Mesti ada ending di sini dan di sini. Pastikan ada ending dekat situ. Poligon kekerapan. Tak boleh biar dia tak tertutup. Dia mesti tertutup. Sama juga dengan histogram memang dah tertutup lah. Dan ogive. Okay, so ini adalah poligon kekerapan. Saya nak you all check sendirilah. Sebab saya tak boleh nak check. Okay. Selebih 62 kg. So jawapan dia adalah 23. Ada orang lain dapat lain? Laju ke? Boleh tak? Boleh. Sebab nak dekat buku 4 kan? Okay, saya janji nak habis dah buku 4. Okay, last. Siapa yang dah buat? Saya tak tengok pun soalan ni. Okay, saya ulang Diberi P ialah translasi, P ialah pantulan, X sama dengan 3. Bila dia sebut pantulan X sama dengan 3, maksudnya dekat sini. Paksi X awak, so pantulan dia dekat sini. Inilah cari pantulan dia. Okay, X sama dengan 3. Okay, lepas tu dia kata titik D. Titik D. So D sini. Okay, sekarang di bawah penjemahan P pantulan. So dia lipat je lah. Okay, 1, 2, 3, 4. So dia akan bergerak juga 4. 1, 2, 3, 4. So koordinat dia adalah 7, 6. Semua orang dapat? Macam saya tunjuk? 7, 6? Dapat. Okey, dapat. Okay. Sekarang titik D, titik 7, 5. 7, 7, 5. So titik sini.
Titik sini warna hijau saya. Di bawah penjelmaan PP. So kita akan buat P dulu. P ni apa? P ni adalah pantulan. So 1, 2, 3, 4. So dia bergerak juga 1, 2, 3, 4. So asalnya dekat sini dulu. Kenapa 4, 3? Jawapan dia salah. Jawapan dia salah kan? Okey, tak apa. Lepas tu dia akan daripada situ dia akan mengalami translasi negatif 3. Bila negatif 3 maksudnya dia bergerak ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian negatif 2. Dia turun 2. 1, 2. So jawapannya adalah sini. Negatif 4. Salah ni jawapannya. Negatif 4, 3. Betul? Betul. Kau dapat sama dengan saya? Negatif 4, 3. Okey, so tolong ingat benda ni. Pantulan dan translasi itu paling mudah. Okey? Okey, sekarang. Okey, saya padam sekejap. Nak tunjuk yang ni pula. Sebab saya rasa penjemaan ni ada yang tak boleh nak jawab. MNPQ ialah image bagi DEFG. MNPQ ialah image bagi DEFG. Maksudnya ini adalah image. Yang besar ini adalah objek. Objek. Okay. Di bawah penjelmaan VU. So, VU. Maksudnya, daripada besar-besar ni, dia akan jadi kecil dulu. Betul? Dia akan jadi JHKL. So, U itu akan mengalami pembesaran. Tulis dulu yang ni. Pembesaran. Lepas tu V pula, lepas daripada besar, dia nampak dia akan pusing. Dia pusing. So, putaran. Awak tulis, ini cara menjawab Awak tulis dulu maklumat dia. Bila pembesaran, mesti ada faktor skala. Saya nak bagi you all dapat markah banyak dia. Pembesaran dengan, ejaan lengkap lah. Dengan, macam dia buat lah. Pembesaran ni, dia dah jawab. Pembesaran dengan faktor skala 1/2. Faktor skala. Macam mana nak tahu faktor skala? Ambil lah satu titik ni. Ni satu kotak. 1, 2. So, faktor skala image per objek. So, ini adalah 1, 2. Sebab itu 1/2. Okay, 1/2. Pada, macam mana nak tahu pada? Macam mana kita nak tahu pusat dia? Ambil lah pembaris kita. Sambung pusat ke pusat. Bucu ke bucu. G sambung L. Okay, sampai habis. You all sambung saya punya pembaris ni dah saya ingat pula. GL. Kemudian D dengan H. So, kita nak tengok D dengan H. Kita keluar sini lah. Kemudian E dengan J. So, daripada sini kita nampak kita punya titik kita bertembung adalah di sini. Sebab itu pada negatif 1, 4. Itu adalah mencari pusat putaran. So, pusat pembesaran 3 markah. Mesti faktor skala. Bukan skala. Bukan faktor. Bukan skala faktor. Tak boleh. Tak boleh. Okey? Tak boleh. Kemudian pada mesti penulisan koordinat kena betul. Ada kurungan, ada titik, ada titik, ada nombor, ada koma dan tutup kurungan. Okey, kemudian putaran. Kita nampak dah daripada image yang ni, dia nak putar. Dia putar sebelah sini. Sekali je dia putar. So, 90 darjah lawan arah jam. 90 darjah lawan arah jam. Cuma awak perlu mencari pusat putaran. Macam mana nak cari pusat putaran? So dia ada beberapa kaedah lah. Tapi saya tak boleh nak tunjuk kat sini. Tapi you all dapat tak 3, 6 pusat putaran dia? Anda dapat tak 3, 6? Dapat kan? Saya harap you all dapat lah. So putaran saya nak tekan dekat sini Siapa yang tolong take note. 90 darjah lawan arah jam. Bukan arah lawan jam. Salah. Ayat tu salah. Lawan arah jam. Ikut arah jam. Bukan arah ikut jam. Tak boleh. Bukan ikut jam. Arah jam. Arah jam tu sama ada lawan atau ikut.
Ya, lawan atau ikut. So, lawan arah jam, bukan arah lawan jam. Salah. Salah ayat, susunan ayat. Salah. Okey, air sekali lah kot. Air sekali keempat dah. Okey, ada masalah tak? Dia nak suruh cari rantau belorek. Jawapan air 144. Ada masalah tak? Tak ada cikgu. Siapa yang dah buat? Tak ada masalah Okey. So tak ada masalah kan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. So sebenarnya setiap soalan rusun ni markah dia kalau saya tak salah 40 markah. Jadi kalau you all buat semua ni, you all dah boleh dapat 40 markah sebenarnya. Sangat mudah dan sangat senang. Saya harap you all boleh dapat. Walaupun saya tak nampak tengok you all punya, awak punya kerja lah tapi saya harap awak dapat lah. Okey, ada apa-apa nak tanya saya sebelum saya habis? Ada apa-apa nak tanya saya? Tak ada. Tak ada. Tak ada kan? So saya rasa hari ni kita habis kursus yang pertama. Saya harap you all buatlah buat latihan banyak-banyak. Okey. Kemudian buat rusa yang kedua. Tolong pastikan yang patut dapat 12 markah mesti 12 markah. Itu saja. Kalau apa-apa yang tak faham boleh tanya saya. Okey. Ada 17 orang yang hadir. Alhamdulillah. Yang tak hadir tu tak apa, nanti bolehlah tengok rakaman dan sebagainya. Saya nak tengok sekejap. Okey, so saya rasa tak ada masalah. Okey, itu saja daripada saya. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya keluar? Tak ada kan? So, cuti buat rusa 2. Rusa yang pertama jangan buang. Saya nak tengok markah awak. Saya harap ada peningkatan lah sebab saya pun tak tahu kita punya PKPB ni habis bila. Saya tahu 9 bulan tapi kalau tengok dengan statistik Selangor yang semakin agak naik ni, saya tak pasti dia sambung ke tidak. So seminggu sekali jumpa saya, insyaAllah okey kot. Jangan lupa buat latihan banyak-banyak dan kalau ada apa-apa masalah boleh tanya saya lah. Ya. So itu saja daripada saya. Jumpa minggu depan. Terima kasih yang mana hadir. Buat latihan, jangan lupa kena sayang matematik. Okey, itu saja. Okey, jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Salam, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Hai Ani. So dah habis. Awal ni. Kau sebut nama kau ni tadi. Nasib cikgu keluar. Anak tu. Assalamualaikum. Oi, tengah record lah. Kau pegang karaoke. Tengah record lah, oi. Keluar. Tengah record. Lah, dah habis. Tu tengah record tu. Amor